Kita mula insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan kerana berada depan phone masing-masing, depan PC masing-masing, depan komputer masing-masing pagi ini. Pagi ini untuk Tadabbur Kontok yang ke-222, kita masih bercakap tentang tema ilmu. Masih bercakap tentang tema ilmu. Jom kita recall apa yang telah kita study tentang tema ilmu sebelum ini. Pertama, berilmu adalah proses untuk memanfaatkan akal. Pertama. Yang kedua, ilmu membawa kepada kegerunan terhadap Allah. Yang ketiga, berilmu membentuk akhlak sekaligus dia akan angkat darjat diri sendiri. Yang keempat, ilmu datang dengan pembacaan, diikat dengan catatan. Yang kelima, ilmu datang dengan bertanya selepas membaca. Yang keenam, ilmu datang dengan diam, mendengar, tumpu menghayati. Yang keenam. Yang ketujuh, orang bodoh tak diam mendengar. Yang ke-8, orang bodoh banyak bercakap, orang bodoh banyak menjawab. Saya ulang balik. Yang ke-7, orang bodoh tak diam mendengar. Ke-8, orang bodoh banyak cakap, orang bodoh banyak menjawab. Yang ke-8. Yang ke-9, orang bodoh bila dia bercakap, dia berhujah kosong dan dia berperangai lekeh. Maka tuan-tuan, yang kita sebutkan tadi, orang bodoh tak diam mendengar, orang bodoh banyak bercakap, banyak menjawab, orang bodoh ketika bercakap berhujah kosong dan berperangai lekeh. Benda ni tuan-tuan, kita nak highlight satu bahagian lagi terhadap perkara ini. Kita nak semak pula firman Allah daripada surah Al-Mulk. Hari ini sedikit rentetan daripada isu orang yang enggan untuk dengar, orang yang enggan untuk diam, orang yang enggan untuk guna akal proses maklumat. Kita semak pula firman Allah daripada surah Al-Mulk, surah yang ke-37. Kita semak ayat 21, 22 dan 23. Apa yang Allah firmankan? Jom kita semak sama-sama. Tuan-tuan tengok dekat skrin. Allah sebut ayat 21, balajju fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka tetap dalam kesombongan mereka dan mereka tetap berpaling juga. Siapakah mereka ni? Mereka ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan semak daripada ayat yang awal, beberapa ayat sebelum, mereka ini adalah golongan yang telah pun masuk neraka. Mereka ini telah pun masuk neraka, dan dalam neraka tadi mereka telah pun menyesal. Menyesal sebab mereka tak diam dan tak dengar. Tuan-tuan, siapa mereka dalam ayat ni? Mereka dalam ayat ni, kalau tuan-tuan semak beberapa ayat sebelum, mereka adalah orang yang telah masuk neraka sebab mereka menyesal masuk neraka kerana dulu mereka tak diam dan tak dengar. Maka Allah sebut kepada mereka tentang mereka di dunia. Inilah keadaan mereka di dunia. Orang yang tidak yang enggan untuk diam mendengar, Allah sebut balajju fin atun wa nufur. Mereka ni tetap sombong, mereka tetap berpaling enggan. Mereka sombong sebab itu mereka tak mau diam dengar. Mereka sombong sebab itu mereka bodoh dalam berkata-kata dan berperangai lekeh. Mereka angkuh, mereka sombong. Sebab itu mereka berpaling enggan. Enggan untuk apa? Berpaling enggan daripada menghadam benda yang kita sampaikan, ilmu yang kita cuba sampaikan, terutama sekali ilmu daripada Quran. Mereka enggan untuk baca, mereka enggan untuk tanya soalan yang wajar setelah pembacaan. Mereka enggan dan enggan. Mereka bercakap bersaing dengan kita yang menyampaikan ilmu. Balajju fin atun wa nufur. Mereka tetap sombong, berpaling enggan. Maka Allah tanya kita satu soalan retorik. Allah pun tanya kita satu soalan yang retorik. Allah sebut, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Adakah orang yang berjalan yamshi mukibban ala wajhihi, adakah orang yang berjalan atas muka? Berjalan atas muka maksudnya dia seret muka dia, kepala kat bawah, kaki kat atas. Bayang macam tu. Adakah orang yang berjalan atas muka dia ahda, lebih mendapat petunjuk, maksudnya lebih benar? Adakah itu cara berjalan yang betul? Berjalan dengan cara seret muka. Adakah itu cara berjalan yang lebih mendapat petunjuk? Adakah itu cara jalan yang betul? Amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ataupun orang yang berjalan menegak atas jalan lurus seluruh-seluruhnya, lebih benar cara jalan, lebih benar mendapat petunjuk. Maka tuan-tuan, satu soalan retorik daripada Allah Ta'ala.
Allah tanya antara dua ini cara jalan yang lebih mendapat petunjuk, cara jalan yang lebih ahda, yang lebih benar. Cara jalan yang macam mana? Yamshi mukiban ala wajhihi, berjalan dengan cara seret muka, itukah cara berjalan yang betul? Ataupun yamshi sawiran ala sirati mustaqim, berjalan menegak cara betul, kemudian berjalan tu pula di atas jalan lurus, selurus-lurusnya. Yang mana cara betul? Allah tanya. Tuan-tuan dapat jawapan tanpa perlu Allah beritahu jawapan, dan kita dapat jawapan tanpa saya perlu beritahu jawapan. Of course lah yang berjalan menegak di jalan yang lurus pula, itu cara jalan yang betul, itu cara jalan yang ahda, itu cara jalan yang lebih mendapat petunjuk. Maka sekarang bercakap tentang orang yang Allah gambarkan berjalan muka kat bawah. Siapa orang yang berjalan muka kat bawah? Jawapannya orang bodoh. Siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang enggan diam mendengar. Orang bodoh adalah enggan diam untuk menghayati. Orang bodoh adalah orang yang bercakap bersaing sewaktu kita menyampaikan ilmu. Orang yang meletakkan kepala di bawah ni adalah orang bodoh yang banyak cakap, kurang ilmunya. Orang bodoh adalah orang yang banyak menjawab daripada banyak mendengar. Sudah, orang bodoh adalah orang yang tidak mahu membaca kemudian bertanya hasil daripada pembacaan. Orang bodoh adalah orang yang dahlah bodoh berperangai lekeh pula. Inilah orang-orang bodoh yang Allah ibaratkan kepala letak kat bawah. Allah ibaratkan seperti orang yang berjalan dengan menyeret muka. Maka tuan-tuan, apa kita dapat hari ni? Orang bodoh, dia letak kepala dia di bawah. Orang bodoh, dia letak kepala dia di bawah. Dan gambaran letak kepala di bawah, itu gambaran orang bodoh. Gambaran orang yang cakap banyak ilmu kurang, ini orang bodoh, kepala letak kat bawah. Gambaran bagi orang yang bercakap bersaing dengan kita yang sedang menyampaikan ilmu adalah orang bodoh, kepala letak kat bawah. Gambaran bagi orang yang banyak bercakap, enggan bertanya, enggan untuk diam mendengar, ibarat orang bodoh yang meletakkan kepala di bawah. Berikutnya Allah sembung, Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah, huwallazi ansha'akum, Allah lah yang telah menciptakan kalian. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Allah yang telah cipta kalian tu, dia cipta kalian berjalan menegak, dia cipta kita elok-elok. Dia yang menjadikan untuk kalian semua sam'a wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan jantung hati. Tuan-tuan, 3 benda: pendengaran, penglihatan, jantung hati. Apa fungsi ketiga-tiga perkara ni? Apa fungsi ketiga-tiga benda ni? Tuan-tuan, fungsi ketiga-tiga ni adalah untuk kita gunakan 3 panca indera ini untuk kita proses diri kita jadi orang berilmu. Fungsi ketiga-tiga ni adalah untuk kita proses ilmu yang ada di keliling kita. Bagaimana ilmu datang? Ilmu datang dengan telinga kita mendengar, sam'a. Absar, penglihatan. Ilmu datang dengan cara penglihatan kita lihat kepada bahan bacaan dan baca. Lihat kepada orang yang sedang menyampaikan untuk dengar dan baca. Wal afidah, jantung hati yang berfikir. Maka tuan-tuan, ilmu datang dengan kita dengar, kita hadam, kita teliti dan kita fikirkan sekejap. Allah yang ciptakan kalian, Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan jantung hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sikit sangat yang kalian syukur. Ramai orang pilih untuk tidak syukur. Ramai orang pilih untuk letak kepala dia di atas lantai. Ramai orang pilih untuk letak kepala dia sebagai orang bodoh, letak kepala di tanah. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan tengok satu video ni. Saya minta maaf dekat kawan-kawan TikTok, saya lupa nak set up video ni untuk kawan-kawan TikTok tengok. Tapi tak apalah tuan-tuan, tengok je lah Saya tunjuk dekat kawan-kawan ni dulu. Tengok sekejap. 2 yang cemerlang, Az-Zahrawain. Itulah nickname yang Rasulullah berikan kepada surah Ali Imran dan satu surah lagi. Assalamualaikum, saya Ustaz Nazar. Bahagian besar daripada surah Ali Imran turun sebelum atau selepas perang Uhud, lingkungan tahun ketiga Hijrah. Jadi, nak faham surah ini, kita kena tahu latar kaitannya dengan perang Uhud. Dan ada bahagian daripada surah ini juga turun pada
Dua yang cemerlang, Az-Zahrawain. Itulah nickname yang Rasulullah berikan kepada surah Ali Imran dan satu surah lagi. Assalamualaikum, saya Ustaz Nazar. Bahagian besar daripada surah Ali Imran turun sebelum atau selepas perang Uhud, lingkungan tahun ketiga Hijrah. Jadi, nak faham surah ini, kita kena tahu latar kaitannya dengan perang Uhud. Dan ada bahagian daripada surah ini juga turun pada hujung dakwah baginda, sekitar tahun 9 Hijrah, selepas pembukaan kota Mekah. Cemerlangnya surah Ali Imran ini apabila Allah susun dan Allah jalinkan kaitan antara peristiwa tahun ketiga dengan peristiwa tahun ke-9 dakwah Nabi di Madinah. Bila kita nampak jalinan kaitan ini, kita akan kagumi mukjizatnya surah Ali Imran dan kagumi sang pencipta yang menurunkannya. Misi Khatam Ali Imran, siri kelas setiap Jumaat dengan tujuan untuk kita sama-sama khatam dan faham seluruh surah Ali Imran. Klik link di bawah. Assalamualaikum. Terima kasih tuan-tuan. Minta maaf kat kawan-kawan TikTok. Saya lupa nak set up video tu untuk kawan-kawan TikTok tengok juga. Tapi tak apa, kawan-kawan TikTok boleh pergi dekat wall saya sekarang. Ada dah video tu dia upload. Dan tuan-tuan yang dekat Facebook pun, video tadi dah ada dekat Facebook saya. Minta tolong share dan war-warkan kepada orang lain. Tuan-tuan, siapa-siapa yang belum mendaftar dan mahu untuk ikuti misi Khatam Ali Imran, kita akan mulakan misi Khatam Ali Imran pada minggu depan, hari Jumaat. Maka siapa-siapa nak ikuti misi Khatam Ali Imran minggu depan hari Jumaat, layari tadabbur.com.my/khatam. Tuan-tuan, sepatutnya website ni saya siapkan waktu sebelum Al-Baqarah lepas. Tapi banyak kerja sangat tuan-tuan, website baru siap. So tadabbur.com.my/khatam. So layari tadabbur.com.my/khatam. Ada banyak maklumat tentang seminar tentang misi Khatam Ali Imran. Tuan-tuan boleh share juga kat kawan-kawan lain. Minta tolong pergi dekat wall saya dan sharekan perkara ni dekat kawan-kawan lain. Semoga-moga dapat manfaat, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Program ini program percuma. Siapa nak infak dekat nombor akaun tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Bila kita tadabbur surah Ali Imran, okey, testing. Saya nak testing TikTok jap. Tuan-tuan minta maaf Testing, saya nak testing TikTok jap. Sebab saya tengok Putri Shop kata kembang kan. Testing, saya nak testing TikTok jap. Sebab saya tengok Putri Shop kata kembang kan. Testing, saya nak testing TikTok jap. Oh, dia kembang macam tu Okey, wallahualam. Terima kasih Cik Putri. Nanti saya check balik apa problem. Nanti saya akan repair apa patut. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum.